Sebab dia sembah pada Tuhannya juga yang akhirnya. Begitu juga Kristian. Kalau tuan-tuan tanya orang Kristian, kenapa tak sembah? Kalau tuan-tuan tanya orang Kristian, siapa Tuhan sebenarnya? Dia kata ada Tuhan besar lah, Father. Tu Tuhan paling besar. Tapi kita manusia ni, kata dia, kita ni semua lahir-lahir berdosa dah, kan? Central kepada Christian belief, kepercayaan Kristian, kita manusia ni beranak-beranak, wek tu dah dosa. Pasal apa? Pasal tu Adam kita pergi makan buah apple. Sebab tu Adam pergi makan buah apple, siapa suruh tak tahu, dia pergi. Dosa dia tu kita anak cucu kena tanggung sampai sekarang. Jadi kata dia, kita ni berdosa sejak zaman tu Adam kita makan buah apple. Jadi kita tak layak sembah father tu, kita kena pakai anak dia. Tapi akhir nanti dia percaya kepada father, dia percaya pada satu Tuhan juga. Kata golongan Islam liberal, ini maknanya punya karakter Islam. Sebab dia menyembah juga Tuhan. Tuan-tuan nampak macam mana idea ni menarik? Menarik tak menarik? Seorang peserta bangun tanya, kalau begitu bapa, adakah ini bermaksud selain daripada Muslim, Hindu, Kristian, Buddhis juga akan masuk syurga? Iya, jawapan dia iya. Sebab mereka semua juga punya karakter Islam, karakter Muslim, submit to God. Oh, ini satu kefahaman yang sangat bahaya. Satu kefahaman yang sangat bahaya. Baru ni kita ada satu dialog. Wakil-wakil, ada wakil-wakil NGO yang label Islam tapi anti-Islam. Bila dah berdebat tu kalah, dah mula nampak kalah, dia boleh bangun, dia kata apa kat kita? Dia kata, if your God is really true, if your God truly exists, if your God is what as you said, if your God, macamlah Tuhan tu bukan Tuhan dia. Sekiranya Tuhan awak tu betul, sekiranya Tuhan awak tu benar, sekiranya Tuhan awak tu hak, mana dia semasa wanita Iraq dirogol? Mana dia masa orang Afghanistan disembelih? Mana dia masa orang Lubnan dibom berkecai? Mana dia masa orang-orang Islam dianiaya, dizalimi? Mana Tuhan awak? Orang Islam boleh cakap macam tu. Orang Islam boleh cakap macam tu. Ini satu kepahaman yang sangat bahaya. Jadi bila dia isytiharkan ni negara Islam, Islam jenis apa? Kita nak tahu Islam jenis apa. Jenis apa yang kamu faham? Sebab dia sebut sendiri. Dia kata kami bukan Islam macam besi yang sana. Kami Islam besi kami. Islam besi apa tu? Mereka rujuk pada perlembagaan. Mereka kata dalam perlembagaan artikel 3 sebut Islam agama persekutuan. Itu contoh dia. Itu bukti Islam ni negara Islam. Tuan-tuan, golongan bukan Islam dan anti-Islam, mereka kata tak, ni negara sekular. Mereka kata ni negara sekular. Kerana apa? Kerana dia kata perlembagaan persekutuan adalah perlembagaan sekular. Kita ada social contract. Kita ada social contract. Social contract ni apa benda? Saya dan kawan-kawan kaji balik. Pasal kita nak jadikan bahan rujukan dan berujah dengan pokok ni. Kita kaji balik. Apa dia yang maksud social contract? Adakah seperti yang mereka maksudkan? Yang mereka maksudkan sekarang dengan social contract ni ialah kita kena terima dia satu sama rata. Kita kena accept dia. Yang non-Muslim, non-Malaysia ni kita kena terima mereka sebagai sama hak dengan kita. Dalam semua aspek. Dalam aspek agama, dalam aspek ekonomi, dalam aspek pendidikan, dalam aspek sosial, dalam aspek perkhidmatan, dalam semua aspek. Termasuk aspek agama. Kalau agama dia boleh keluar agama, dia pun kata kita patut boleh bagi keluar agama. Sebab kita semua sama rata, itu social contract kita. Kita pun kaji balik social contract ni. Rupa-rupanya social contract ni mudah je. Social contract ni, sebab kita nak kena faham perlembagaan ni. Social contract yang dikatakan social contract tu, rupa-rupanya ialah tawaran British untuk memerdekakan orang Melayu. Kita kena ingat, sebelum Melaya ni merdeka, negeri ni orang Melayu punya. Sebelum negara ni diisytiharkan merdeka, sebelum perisytiharan 57 tu dibuat, negeri ni adalah negeri orang Melayu yang beragama Islam.
Hasil bumi negeri ni orang Melayu punya. Di sini kesilapan besar indoktrinasi sekarang dalam menyambut 50 tahun merdeka. Gambaran diberi seolah-olah orang Melayu ni wujud tahun 57. Sama dengan Cina, sama dengan India. Seolah-olah kita ni, seolah-olah agama Islam ni diberi oleh perlembagaan tahun 57. Seolah-olah hak-hak kita ni orang Melayu yang beragama Islam ni, hak-hak kita kepada agama, hak kita kepada harta bumi kita, hak kita kepada pelajaran kita, bahasa kita, hak kita ni seolah-olah diberi pada tahun 57. Ini satu salah faham yang sangat besar. Kerana kita orang Melayu dah wujud nun abad ke-10 lagi. Kita orang Melayu sudah mula beragama Islam dan mengamal cara kehidupan Islam dan menerima hukum hakam Islam dan menjalani kehidupan Islam sejak abad ke-10. Sejak bila? Kita diberitahu dalam sejarah, kita Islam mulai zaman Parameswara. Parameswara Hindu Srivijaya. Dia datang ke Melaka, dia terima Islam. Mereka kata daripada Terengganu bila ada batu bersurat. Tak. Islam sebenarnya bermula dalam negara ni nun. Bukan abad ke-12, bukan abad ke-13, abad ke-10. Zaman Sultan Kedah masuk Islam. Sultan Kedah dulu, keturunan yang ada sekarang ni, keturunan yang ada ni adalah keturunan sama dengan yang dulu. Dia tak lari. Macam Perak kan dah lari, keturunan dia dah lari. Kelantan lagilah, apa semua habis lah. Kan? Kelantan, Pahang ni, tuan-tuan kalau kaji sebenarnya sejarah raja-raja kita yang ada sekarang ni, semuanya bukan daripada yang asal. Perak dibuang pada penjajahan Pangkor. Kelantan, Pahang, Johor, Lanun semua tu. Ya betul. Tu semua Lanun. Bugis, Selangor, Lanun. Pahang, Lanun. Kelantan ditukarnya daripada Siam. Perak lagilah banyak kali bertukar. Makna keturunan mereka tak ada. Yang ada betul-betul keturunan Kedah aja. Sultan Abdul Halim yang ada sekarang ni adalah keturunan daripada Raja Besiung. Tu, Raja Hindu tu. Itulah keturunan dia. Sampai sekarang. Sebab tu Kedah dia boleh cari salah silah dia sampai ke atas, sampai zaman Hindu. Kesultanan Kedah lah yang pertama sekali menerima Islam. Dan bila Sultan terima Islam, yang lain semua terima Islam. Sebab itu bila para Maiswara datang, dia masuk Islam, orang boleh terima. Sebab di kalangan mereka sudah pun ada yang Islam. Tuan-tuan jangan ingat orang Melaka semua Hindu pakai cawat tarik tu, jual cendol di tepi jalan. Ada orang Melaka tu Islam. Jadi bila Sultan dia dengar kata nak masuk Islam, dia boleh terima, senang. Sebab Sultan Kedah sebenarnya dah Islam. Dan sudah menerima pakai hukum hakam Islam. Sudah menerima pakai kehidupan sebagai seorang Islam. Sebab itu sampailah sebelum British masuk, masa zaman Portugis, masa zaman Belanda, mana ada mereka tukar undang-undang. Undang-undang yang dipakai masih undang-undang Islam. Sebab tu ada Undang-Undang 99, contoh di Perak. Undang-Undang 99 tu ialah 99 undang-undang yang ada dalam Islam. Hukum kahwin, hukum cerai, hukum zina, hukum bunuh, hukum pencuri, hukum semua tu ada. Dilaksanakan. Pahang pun sama, Terengganu batu bersurat tu pun sama. Semua kita masa tu orang Melayu sudah pun menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim, melaksana dan mengamal hukum hakam dan cara kehidupan Islam. Sampailah British masuk. Sebab itu sebelum itu Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Datuk Bahaman, Tok Janggut, mereka-mereka ni, Hasan Limbong apa semua, mereka menjalani kehidupan sebagai seorang Islam. Hasil bumi ni, hasil bumi kita, mereka yang kutip. Bila British datang, dua benda yang British buat yang menjadi satu isu besar. Pertama, British membawa masuk pendatang asing. British bawa masuk China dan India. Ini British yang bawa. Sampai tahun 57, India dan China yang dibawa masuk oleh British adalah pendatang haram dalam negara ni. Bagi orang Melayu